A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 175. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat tu ayat 172 kan? Ayat 172 dan 173. 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dua ayat sekaligus, ayat 172 dan 173. Ayat 173, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, pengajarannya pertama, kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Iaitu mereka berjaya mentaati perintah Allah dan Rasul, dalam keadaan mereka baru sahaja ditimpa musibah. Iaitu kekalahan dan kecederaan dalam peperangan Uhud. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah layak digelar umat yang terbaik. Adalah layak digelar umat yang terbaik kerana mereka sentiasa mentaati perintah Allah dalam apa keadaan sekalipun. Walaupun perintah itu sangat berat. Yang ketiga, musibah dan ujian
adalah sebagai penanda kepada ketulinan iman seseorang atau kemunafikannya. Yang kelima, yang keempat, kelebihan ihsan dan taqwa. Kelebihan ihsan dan taqwa yang ada kepada para sahabat dan orang yang beriman. Iaitu bagi mereka ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Yang ketujuh. Yang kelima. Salam. Semakin besar musibah yang menimpa orang beriman, semakin dia kembali kepada Allah dan semakin meningkat imannya. Yang keenam, orang yang benar-benar beriman kepada Allah sedikit pun tidak takut kepada musuh, walaupun bilangan mereka ramai dan kuat. Kerana Allah adalah sudah mencukupi bagi mereka. Yang ketujuh, sesiapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah sebagai penjaga, perlindung dan pengurusnya, maka pasti dia akan selamat dan bahagia. Okey, ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil azim. Pengajaran pertama, kelebihan orang-orang yang sentiasa menyahut seruan dan perintah Allah dan Rasul.
iaitu mereka akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Yang kedua, barang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan tetapi tidak mampu menyempurnakannya, disebabkan takdir Allah, maka dicatat untuknya ganjaran pahala yang lengkap. Sebagaimana disebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Tulis maksud hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin poin nombor 3. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba sakit atau musafir, maka dicatat untuknya ganjaran pahala seperti ketika dia bermukim dan ketika dia sihat. Okey, hadis sahih riwayat Bukhari. Cukup lah kita sambung tadabbur surah. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Malam ni kita sambung ayat 175. Kaitan ayat malam ni dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir cuba menakutkan orang-orang beriman, iaitu para sahabat, dengan berita yang tidak benar, iaitu bilangan tentera mereka ramai sedang bersedia untuk menyeram habis-habisan tentera Islam. Cerita tu dibawa oleh siapa dah? Siapa nama dia? Nu'aim bin Mas'ud, ataupun satu lagi pendapat salah seorang daripada rombongan Abdul Qais. Jadi maklumat tu dia sampai kepada Nabi bahawa Abu Sufyan dengan tenteranya sedang bersedia dengan bilangan tentera yang ramai
untuk menghancurkan Islam. Okey, cerita tu sebenar daripada siapa sebenarnya? Jawapannya ayat malam ni. Sumber cerita tu daripada siapa? Ataupun siapa punya angkara? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama dalam bahasa Arab dipanggil adatu hasrin. Dalam kaedah bahasa Arab dipanggil innama tu adalah adatu hasrin. Apa maksud dia? Iaitu satu huruf yang digunakan untuk membataskan maksud tertentu. Mana kalau saya buat contoh, Muhammadun Ustazun. Muhammadun Ustazun. Maksud dia apa dia? Muhammad adalah seorang ustaz. Tapi ada kemungkinan tak Muhammad juga sebagai imam, sebagai pelajar? Mungkin tak? Mungkin. Tapi kalau saya letak innama di hadapan, innama Muhammadun Ustazun. Makna dah berubah dah. Apa makna dia? Sesungguhnya hanyalah Muhammad itu seorang ustaz. Jadi kalau orang Arab dengar ayat ni, dia tak akan tanya dah Muhammad ada tak kerja lain. Sebab apa? Sebab innama dah menunjukkan itu sahaja kerjanya. Boleh faham? Okey, sama juga ayat Al-a'malu binniyat. Nampak? Nampak? Okey, cuba terjemah al-a'malu binniyat. Amalan-amalan itu mengikut niat. Tapi mungkin tak amalan juga dikira bukan berdasarkan niat. Berdasarkan kuantiti dia, mungkin tak? Mungkin. Tapi kalau saya masukkan innamal a'malu, makna dia lain dah. Maksud apa? Sesungguhnya amalan itu dikira mengikut niatnya sahaja. Full stop. Kadang-kadang amalan sikit je tapi niat ikhlas diterima. Kadang-kadang amalan banyak dan berpuluh tahun tapi tak ikhlas tak dikira. Jadi asas untuk amalan itu diterima pada niat. Okey. Dari mana kita tahu amalan itu hanya dikira mengikut niat? Dari mana kita tahu? Baru je belajar innama kan? Innama. Kalau saya tanya besok dah tahu lah. Cuba yang ni pula. Ni tak payah tu guna tangan lah. Takut haus tangan saya nanti. Okey, sekarang ayat ni Allah guna innama. Innama sesungguhnya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah zalikum, mereka itu, ni refer kepada apa? Boleh duduk depan lah. Mereka itu refer kepada siapa ni? Yang berkata, yang membawa mesej daripada Abu Sufyan kepada Nabi, iaitu
Dia kata manusia ni, iaitu orang tentera Quraisy, dah ramai bersedia untuk menyerang kamu. Jadi yang tukang bawa cerita tu, Allah kata apa? Sesungguhnya demikian itu mereka yang bawa cerita tu adalah syaitan. Syaitan. Walaupun namanya Nu'aim bin Mas'ud, tapi semua tu adalah daripada angkara syaitan, hasutan syaitan. Syaitan kena tak? Siapa kena syaitan? Kena syaitan. Tak pernah jumpa? Oh, tak pernah. Dia musuh nombor satu. Macam mana boleh tak kenal? Bahaya ni tak kenal musuh. Apa kesan kalau kita tak kenal musuh? Tiap hari kena tipu. Betul tak tiap hari kena tipu? Han? Siapa yang satu hari selamat daripada tipu daya syaitan? Satu hari je, bukan seminggu. Ada? Tak ada kan? Apa sebab? Sebab tak kenal tu. Tak kenal maka tak cinta. Okey, saya dah beritahu sebelum ni, syaitan ni sebenarnya bukan makhluk. Dia hanyalah sifat. Makna dia apa dah? Daripada syatuna. Syatuna. Makna dia apa? Ba'uda. Jauh. Ba'uda mana telah jauh. Kalau sifat syaitan. Kalau yang jauh, syaitan. Ataupun dalam bahasa Arab, ba'idun. Jadi bila syatuna fa'il, perbuatan, dia telah jauh. Kalau orang ataupun sifat, syaitan, bermakna yang telah jauh. Siapa ni? Telah jauh daripada apa? Rahmat Allah. Siapa yang jauh daripada rahmat Allah? Adakah jin sahaja? Tak, manusia pun sama. Jadi siapa saja yang jauh daripada rahmat Allah dengan sebab maksiat yang dia lakukan, maka dia adalah syaitan. Minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Satu, minal jinnati, daripada jin. Yang kedua, an-nas, manusia. Cuma kata ulama, kalau syaitan disebut dalam Quran, dia refer kepada jin. Jin yang jahat. Okey. Allah kata yang suka membisikkan benda-benda yang tak baik ni syaitan. Apa target syaitan? Iaitu yukhawifu. Kerja syaitan ialah menakut-nakutkan. Yukhawifu fi'il apa ni? Mudhari' apa tanda? Apa tanda? Pasal kita dah belajar, tapi tanda yang kita belajar tak ada malam ni. Ya kat depan. Ya. Ya kat depan, kemudian akhir dia pada depan kan. Jadi fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Jadi Allah nak beritahu kerja syaitan sentiasa menakutkan kita. Bukan tengah malam je kan? Bukan lalu dekat kubur je, tak. Menakutkan awliya'ahu, pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya. Nanti saya huraikan. Fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut mereka. Fakhafuni, wakhafuni, dan takutlah. Waw tu oleh kamu, iaitu orang beriman lah. Oleh kamu. Ni tu dia sebenarnya ada ya tu.
Tapi ya tu dibuang. Takutlah pada aku. Takutlah oleh kamu kepadaku. In kuntum, sekiranya kamu adalah orang yang okey. Sekarang kalau kita tengok ayat ni macam pelikkan sikit kan. Itulah kerja syaitan yang apa dia? Yang sentiasa menakut-nakutkan pengikutnya. Awliya tu jamak kepada wali. Pengikut syaitan. Siapa pengikut syaitan? Siapa pengikut syaitan? Ha? Orang kafir, orang munafik, orang yang buat maksiat. Allah kata apa dalam ni? Alam a'had ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Jadi siapa yang ikut syaitan, dia adalah pengikut syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syayatin. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan ajak kamu buat maksiat, kamu pun ikut. Kamu pengikut dia. Okey. Sekarang syaitan menakut-nakutkan pengikut dia ataupun menakutkan orang beriman? Orang beriman kan? Berita yang dibuat oleh Nuaim tu sebenar. Berita tu daripada Abu Sufyan untuk menakutkan siapa? Orang beriman. Tapi kalau ikut ayat ni menakutkan siapa? Macam mana tu? Syaitan perlu tak takut-takutkan orang kafir? Tak perlu. Yang perlu ialah takut-takutkan orang beriman. Okey, ayat macam ni. Ayat ni macam ni. Maksud dia, syaitan menakut-nakutkan kamu. Kalau kita tengok dalam tafsir, seolah kum ada di sini. Kum tu orang beriman. Syaitan menakut-nakutkan kamu melalui pengikut-pengikutnya. Syaitan guna orang kafir, Abu Sufyan, tentera Quraisy, kan? Untuk apa? Menakutkan orang beriman. Termasuklah Nuaim. Ketika itu Nuaim belum beriman. Jadi syaitan menggunakan pengikut-pengikut dia untuk menakut-nakutkan kamu. Dan ayat seterusnya menguatkan. Sebab tu Allah kata apa? Jangan kamu takut mereka. Mana bila Allah larang orang beriman, jangan takut. Mana orang beriman ada rasa takut tak? Adalah. Kalau tak ada, larang buat apa? Kan? Adalah. Jadi sebenarnya yang takut orang beriman lah, bukan orang kafir. Boleh faham? Dan ada juga pendapat ahli tafsir mengatakan wali-wali orang kafir ni, syaitan betul-betul menakutkan pengikut dia, iaitu orang munafik. Orang munafik memang penakut. Betul kan? Orang munafik ni memang takut. Apa bukti orang munafik ni memang paling-paling penakut? Dia sembunyikan iman. Jumpa orang beriman, dia takut nak cerita dia kafir, berpura-pura. Jumpa orang kafir, dia tak cerita bahawa dia beriman. Akhirnya dia duduk dalam ketakutan, kan? Jadi Allah guna orang munafik yang memang penakut untuk menakutkan lagi orang beriman. Boleh? Okey, takut ni al-khauf ada 3. Al-khauf ada 3. Satu, khauf as-sir. Khaufu as-sir. Khauf yang tak nampak. Khauf yang rahsia, iaitu kita takut hanya kepada Allah. Yang ni haram kalau kita takut selain pada Allah. Takut pada orang mati ke, takut pada apa-apalah orang yang ada kuasa ke, haram kita takut. Ini jenis khauf as-sir, takut yang dalam hati. Orang beriman hanya wajib takut kepada Allah sahaja. Bila takut pada manusia, dia jadi apa tu? Boleh jadi syirik. Kenapa tak cakap pada kawan tu takut? Takut tu bukan mesti jadi syirik, tapi boleh membawa kepada syirik. Betullah bila Allah perintah Musa dan Harun pergi jumpa Fir'aun, cakap kebenaran. Ada Musa dan Harun takut?
Ha? Takut tak? Oh, mula-mula takut, lepas tu berani. Kenapa dia berani? Tama-tama Musa masa tu ada buat salah tak? Ada. Dia bunuh seorang bangsa Kipti. Tapi setelah Allah bagi mukjizat ataupun tanda kebesaran, dia tak takut. Okey, takut yang kedua, khaufu at-tabi'i. Takut semula jadi. Ini biasa, takut pada ular, takut pada apa ni? Lipan. Kalau perempuan takut pada lipas kan? Biasa kan? Nabi Musa bila campak tongkat bertukar jadi ular kan? Allah kata ambil, dah ada tak rasa takut? Ada takut. Patut tak seorang Nabi takut? Ha? Patut tak? Patut, sebab itu takut semula jadi. Kalau orang tu tak takut langsung pada ular, pada lipan tu, apa makna tu? Sama ada dia tak kena lipan ataupun dia memang pekak dan buta. Itu takut biasa tu. Dan takut yang ketiga, khaufu al-jubana. Jubana daripada takut pengecut. Ni bagi orang beriman tak boleh. Takut kepada apa? Seperti apa ni? Takut pada hantu. Benda tak patut dia takut kan? Dan hantu pun dia tak pernah tengok. Dia dengar cerita daripada bapak dia. Bapak dia pun tak pernah tengok. Bapak dia pun dengar cerita daripada atuk dia. Atuk dia pun tak pernah tengok. Itu takut jubana. Takut pengecut yang tak perlu kita takut. Lalu tepi kubur kan? Lalu tepi kubur pukul 1. The speed. Sebab apa? Takut. Takut mana tu? Tak patut. Kenapa takut? Kenapa takut? Bukan ada hantu, memang tak ada. Dan orang yang mati dalam kubur tak boleh keluar balik. Kenapa takut? Semula jadi tak. Semula jadi yang 7 keturunan tu. Macam mana nak biasa tadi? Nombor 1 tu, Asyik tu dia takut selain daripada Allah. Hanya kepada ke selain? Takut hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Contohlah, kalau isteri tu takut je nak bantah apa yang suami cakap walaupun terang-terang salah. Kadang-kadang suami buat benda yang terang-terang bercanggah tapi takut. Itu takut ni yang tak sepatutnya. Okey. Kadang-kadang takut jubana ni apa dia? Bangun tengah malam, dia takut. Kan, dia duduk bawah tapi bila air atas, dia memang sanggup tahan, tak nak kencing. Siapa? Takut nak naik atas. Ada macam tu. Kadang-kadang orang takut tidur dalam gelap, lampu sentiasa buka. Itu takut jubana. Kena hilangkan. Ada orang tengok lelaki, pantas tengok lelaki, dia cabut lari. Sebab dia ingat lelaki semua tu macam suami dia. Takut najis nombor 1 lah. Yang tu, tu Bosco. Bosco. Okey. Boleh Jadi kerja menakut-nakutkan orang ni kerja siapa? Syaitan. Kenapa syaitan nak sangat orang beriman duduk dalam ketakutan? Akhirnya dia tak cari Tuhan. Akhirnya dia bergantung pada orang, bergantung pada suami, bergantung pada Tok Bomo, bergantung pada bos, bergantung pada polis, bergantung pada lawyer dan sebagainya. Akhirnya syirik. Lepas tu bagaimana Allah mantapkan akidah? Siapa ni Hajar kan? Dia takut tak duduk tengah padang pasir? Tak. Bila dia yakin Allah itu adalah perintah Allah, Allah akan jaga dia. Walaupun tak ada suami. Okey, in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu orang yang beriman. Kenapa Allah ikatkan in kuntum mu'minin?
Tak padam kan? Kenapa Allah ikatkan in kuntum mu'minin? Ayat ni satunya nak mendorong supaya orang beriman hanya takut pada Allah. Dorongannya macam mana? Kamu beriman kan? Betul beriman? Takut pada Allah je. Bila kamu ada rasa takut selain pada Allah, makna kamu belum betul-betul beriman. Takut rezeki kan? Takut masa depan. Simpan duit sampai beratus ribu. Kenapa? Sebab takut bila dia tua, anak tak jaga dia, itu bahaya tu. Kan? Okey. Ayat seterusnya. Wala yahzunka. Dan janganlah yahzunka, menyedihkan engkau, engkau ni siapa? Rasulullah. Allah larang Nabi jangan sedih. Apa sebab Nabi sedih? Apa sebab Nabi sedih? Kita semua mengakukan kita ni pencinta sunnah. Kan? Semua cinta pada Nabi Muhammad. Bila pergi ke kubur Nabi, ramai yang menangis. Tapi cuba tengok, sama tak apa yang Nabi sedih dengan apa kita sedih? Apa yang Nabi sedih? Iaitu orang-orang yusari'una, mereka yusari'un apa? Apa dia? Bersegera. Fil kufri, dalam kekufuran. Apa maksudnya? Ada yusari'una. Sepatut kalau yusari'un dalam bahasa Arab, ila. Ada ayat kau wasari'u ila, bukan fi. Bila bersegera kepada, bukan dalam. Tapi dalam bahasa Arab ada yang fi makna dia ila. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tu di sini, kata ahli tafsir, mereka bersegera masuk fi dalam kekufuran. Satu, mereka bersegera masuk ke dalam kekufuran. Yang kedua, makna yusari'una fil kufri ialah mereka yang betul-betul dah lama dalam kekufuran dan mereka cukup aktif mengkafirkan orang lain. Boleh faham? Makna pertama, orang yang segera nak masuk kekufuran. Yang kedua, yang betul-betul nak menyebarkan kekufuran, kebatilan kepada masyarakat. Dua benda ni sangat-sangat menyedihkan hati Nabi. Bila Nabi sedih, Allah pun larang. La yahzunka, jangan. Boleh faham? Boleh tak kita sedih bila tengok orang kafir tak beriman? Bila tengok orang buat maksiat, boleh tak kita sedih? Boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kenapa Allah larang Nabi? Larang tu apa makna? Tak boleh lah. Cuba buka surah Luqman ayat 8. Surah apa? Surah? Bukan 8, 23. Sorry. Okey. Cuba tengok.
Waman. Waman dan siapa? Kafar. Dia telah kafir. Maka Allah kata apa? Fala yahzunka. Maka janganlah menyedihkan engkau. Kalau kita belajar bahasa Arab, yahzun fa'il. Fa'il. Dan setiap fi'lun mesti ada fa'il. Sama dah boleh jawab sebab dah belajar. Yang lain tak boleh jawab sebab belum belajar. Fa'il ni pelaku. InsyaAllah mungkin 2 minggu lagi kita masuk tajuk fa'il. Pelaku. Kalau yahzun, fi'lun, perbuatan. Dan setiap perbuatan mesti ada fa'il dia. Okey, dalam konteks ni mana fa'il kepada yahzun? Ni. Dia fa'il ni mesti bari depan kufru. Kufru. Bari depan. Jadi apa fa'il kepada yahzun? Kufru. Saya terjemah, kekufuran orang kafir jangan menyedihkan engkau. Faham? Jadi apa yang menyedihkan Nabi? Kekufuran. Kalau ayat tadi, orang kafir, ramai orang segera masuk dalam kekafiran. Yang kedua, ramai yang berusaha untuk mengkafirkan orang lain. Dua benda ni sangat-sangat menyedihkan Nabi. Bila Nabi sedih, Allah kata jangan, larang. Tak boleh. Kenapa? Ilaina, hanya kepada kami, marji'uhum. Mereka kembali juga kepada kami. Tunggulah. Fanunabbi'hum. Lalu kami akan jelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui apa yang dalam hati manusia. Okey. Soalan pertama, kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi sedih bila orang tak beriman? Sampai Allah larang ni. Nabi tamak untuk melihat manusia, semua manusia beriman. Tapi Nabi sedih tu setelah Nabi berdakwah ataupun Nabi tengok je, tengok lepas tu sedihnya. Nabi? Maknanya Nabi sedih setelah Nabi berdakwah, mereka tetap tak beriman. Itu menyebabkan Nabi sedih. Kalau orang tu tak berdakwah, patut tak dia sedih? Tak patut. Tak masuk akal. Kenapa kamu nak sedih? Kamu tak buat apa-apa pun. Betul tak? Jadi orang yang layak sedih ialah orang yang buat kerja dakwah. Sebab itulah apa yang Nabi tak buat sepanjang di Mekah. Apa yang Nabi tak buat? Hari pertama Nabi isytihad dakwah, dah pertama kena maki ke pakcik dia. Celaka engkau. Nabi sujud di dekat Kaabah, dia letak isi perut unta. Dan Nabi berjalan kaki ke Taif. Berapa jauh? 100 km berjalan kaki. Hanya nak menghilangkan kekufuran. Nabi sedih tak? Nabi mengadu tak sebab jauh dan penat? Tak. Bila sampai ke Taif, duduk 10 hari, seorang pun tak beriman kecuali seorang adas kan. Dan orang baling batu pula. Nabi sedih tak sebab orang baling batu? Nabi sedih tak sebab orang baling batu? Tak. Nabi marah tak sebab orang baling batu? Nabi dendam tak? Tak. Tapi Nabi sedih sebab mereka tak beriman. Dan Nabi sembunyi. Apa dia, bila dah dakwah di Mekah jam, tak boleh pergi, Allah perintah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan Nabi duduk dalam proses nak hijrah tu, nak sebarkan Islam di tempat lain. Pun sukar, iaitu kena berhijrah. Maka masa lebih kurang 10 hari lebih. Tapi sebelum tu Nabi bersembunyi dalam gua 3 hari 3 malam. Makanan pun tak ada kat situ, peti air pun tak ada, elektrik pun tak ada, bilik pun tak ada, bilik air pun tak ada, 3 hari 3 malam. Nabi sedih tak duduk dalam gua tu? Tak. Nabi dalam keadaan buat kerja yang terbaik yang Allah suka, tapi diburu oleh musuh sampai terpaksa bersembunyi dalam gua 3 hari 3 malam. Nabi tak sedih. Kemudian pergi ke Madinah pula. Nabi diserang pula oleh musuh yang semakin bertambah. Sebelum ni musuh orang musyrikin Mekah sahaja. Bila pergi Madinah, musuh bertambah tak? Bertambah. Orang munafik.
orang Yahudi dalam Madinah, kan? Dan berlaku tak peperangan? Berapa kali? Sepanjang di Madinah berbelas kali. Berbelas kali. Dan semua tu Nabi sedih tak? Tak. Yang Nabi sedih ialah kekufuran orang tu. Okey. Jadi bila Nabi sedih disebabkan kekufuran, Allah kata jangan. Jadi soalan kedua, kenapa Allah tak bagi Nabi sedih? Salah ke? Sedih sebab orang tak beriman. Salah ke? Ialah memang Nabi dah sampaikan. Cuma Nabi nak tambah sikit sedih. Motivasi diri. Motivasi untuk diri. Kalau dia bersedih nanti punya dia boleh dakwah. Tapi walaupun Nabi sedih, Nabi terus tak buat kerja dakwah. Terus, bukan macam Nabi Nabi Yunus kan. Nabi Yunus bila dah merajuk dia tinggalkan. Nabi Muhammad tinggal tak? Tak pernah tinggal. Malam pula beribadatkan, qiyamul hampir 2/3 malam. Siang pula berdakwah, berjihad. Langsung tak, Nabi tak merunguk penat ke letih ke. Tapi yang Nabi sedih ialah bila umatnya masih belum beriman. Boleh faham? Jawapannya? Ayalah jawapannya. Tapi Allah larang. Soalan dia, kenapa Allah larang? Sebab itu pilihan dia orang sendiri. Nabi tak tahu ke itu pilihan mereka? Nabi tahu. Apa dia? Allah lebih tahu pengakhiran seorang hamba. Jadi kalau tak dapat hidayah dari yang kedua. Allah lebih tahu. Tak apalah, Allah lebih tahu pun bagilah peluang Nabi sedih, ya. Supaya kita lah Ustaz, jadi contoh Nabi tu, maknanya kita jangan bersedih lah kalau kita sampaikan dakwah. Tapi kita memang tak sedih-sedih pun. Sebab Allah nak tinggikan kedudukan Nabi ya. Allah nak meninggikan kedudukan Nabi. Sebab dari itu yang walatah ini walatah itu. Dia sebenarnya macam ni. Kalau ada orang yang paling kita sayang lah, semua yang kita buat, dia buat dengan sempurna, lengkap. Tiba-tiba dia sedih lagi. Sedangkan dia buat terbaik. Kita sangat sayang pada dia. Kita nak tak dia duduk dalam kesedihan? Tak nak. Sebab apa? Sebab kita sayang pada dia. Kita nak happy je. Jadi Allah larang Nabi sedih sebab Allah sayang pada Nabi. Kamu kekasih aku, kenapa kamu nak sedih? Bila kamu sedih, kamu kekasih aku. Jadi aku rasa tak sedap. Sedangkan kamu dah buat kerja yang terbaik. Boleh faham? Kekasih kepada kekasih. Dan orang macam kita agak-agak Allah larang tak kita kalau kita bersedih? Nak sedih-sedih lah. Dia ada analogi kan. Ada dua orang adik-beradik. Mak dia suruh buat kerja kan. A ni buat kerja sempurna lengkap. Tapi lepas lengkap tu dia buat lagi kerja yang lebih daripada yang disuruh. B ni dia tak buat separuh-separuh. Tapi mak marah kedua-dua ni. A pun mak marah, B pun mak marah. Tapi marah dua ni berbeza tak? Marah pada A, marah apa? Marah apa? Ini A yang paling rajin. Semua dia buat, bahkan dia buat lebih daripada yang disuruh. Tapi mak marah juga. Marah apa ni? Marah sayang. Kenapa kamu buat lebih? Kamu dah buat cukup lah. B ni mak marah. Sebab apa? Marah benci ke marah geram? Marah benci dan geram. Begitulah sayangnya Allah pada Nabi. Nabi dah buat terbaik. Jadi Allah nak begitu. Apa sebab nak sedih lagi? Cukuplah. Kamu dah buat yang terbaik dah. Tapi nak beritahu pengajarannya apa? Rahmat hati Nabi kepada umatnya sangat luar biasa. Dah habis masa rehat dia, dah habis masa bahagia dia, habis masa tidur dia, semua untuk umat. Bila tak beriman, masih sedih lagi. Dan pengajaran untuk kita ni memang teruk sangat. Teruk sangat. Tengok orang kafir, tak sedih langsung. Tengok orang buat maksiat, tak rasa sedih.
Apa bukti kita tak sedih? Kita tak buat apa-apa. Kalau betul kita sedih, mesti kita bergerak, betul? Relax aja. Bila nak habis PKP? Ada jiran sebelah kamu kan? Ada asnaf sebelah kamu, buatlah sesuatu. Macam-macam kamu boleh buat. Bahkan musim PKP inilah, kerja dakwah kita di bawah NGO Wulan semakin melebar. Masa PKP lah. Kan? Maknanya kalau nak buat, boleh buat. Kalau tak nak, pun boleh juga. Sebab itulah Nabi Yusuf AS, dia berdakwah di mana? Nabi Yusuf berdakwah di mana? Dalam penjara aja. Kan? Ada alasan tak kita sebab PKP tak boleh pergi ke mana, kita tak boleh berdakwah? Tak. Dalam penjara Nabi Yusuf berdakwah 2 orang. Kan? Okey, pengajaran untuk kita, kalau betul kita cinta pada Rasulullah, cinta pada sunnah Nabi, jangan hipokrit. Pergi ziarah kubur Nabi, menangis kan. Tapi Nabi sampai habis waktu rehat, habis waktu tidur untuk umat. Itu pun Nabi sedih, bukan sebab penat, bukan sebab letih, bukan sebab kena maki. Tapi sedih sebab umat dia belum beriman. Kita tak buat apa-apa kan. Tapi seronok je berjalan. Jadi pengajaran untuk kita, aku ni memang teruk sangatlah. Teruk sangat. Okey. Oh, dah pusing semua ni. 4 arah. Oh, jari Ana ada masalah. Boleh pinjam jari hantar. Okey. Allah kata apa? Jangan orang-orang kafir yang segera, manusia yang segera menjadi kafir, ataupun orang yang dah kafir sangat aktif berdakwah. Betul tak orang kafir sangat aktif berdakwah? Bila-bila masa, di mana-mana sahaja kan. Dakwah mereka sampai ke mana-mana. Tapi yang Islam yang yakin benar, kadang-kadang mereka yakin macam tak yakin. Jadi Allah kata jangan sedih. Kenapa? Innahum sesungguhnya mereka lan yadurru, tidak yadurru, memberi mudarat kepada Allah. Apa maksud ni? Syai'ah, sedikit pun. Apa maksud? Jangan sedih walaupun ramai yang kafir, ramai yang tak nak beriman, ramai yang masih buat kerja menyesatkan manusia. Jangan sedih. Sebab apa? Sebab mereka semua ramai macam mana pun orang kafir, mereka tidak akan berjaya memudaratkan Allah. Apa maksud? Sekarang Allah beritahu siapa ni? Nabi Muhammad. Nabi dah tahu tak bahawa Allah tak boleh dimemudaratkan? Nabi dah tahu kan? Kalau Nabi dah tahu, kenapa Allah bagi tahu benda yang Nabi dah tahu? Hiburkan? Terhibur tak ayat ni? Dia macam ni, ada satu ayat surah Muhammad kan. Ayat 6. In tansurullah yang surkum. Cuba terjemah. In, sekiranya kamu menolong Allah. Allah perlu tak pertolongan kita? Tapi ayat ni macam tolong Allah, macam Allah perlukan pertolongan. Maksudnya apa? Tolong agama Allah. Tolong Allah tu sebenarnya tolong agama Allah. Maka ketika itu Allah akan tolong kamu. Maksud ayat ni lebih kurang macam tu. Iaitu, kalau orang kafir tetap degil, tak nak beriman, dan mereka semakin ramai, maka mereka sedikit pun tidak boleh memudaratkan agama Allah. Boleh faham? Jadi kamu jangan risau.
Allah sebut dalam surah apa ni? Agama Allah tu macam cahaya. Surah Saf ayat 8. Yuriduna yutfi'u nur Allah. Orang kafir ni nak padam cahaya Allah. Maka Allah kata apa? Wallah yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Mereka nak padam cahaya Allah. Cahaya Allah, agama Allah lah dengan apa? Kenapa Allah kata dengan mulut? Iaitu Allah nak begitu satu benda yang mustahil. Kamu nak padam cahaya matahari dengan mulut, boleh tak? Cuba tiup. Padam tak cahaya matahari? Mana Allah nak begitu satu benda yang mustahil, nak hapuskan agama Allah. Dan Allah kata wallahu dan Allah mutimmu. Apa makna mutim? Menyempurnakan nur cahayanya, agamanya. Walaupun dibenci oleh orang kafir, benci macam mana, rancang macam mana, hebat macam mana perancangan mereka, cahaya Allah tetap tersebar. Betul kan? Betul. Okey. Ayat ni yuridullah. Allah ingin Allah untuk tidak menjadikan lahum kepada mereka hazzan. Hazzan ni nasib. Terjemah habuan lah. Allah tidak nak jadikan untuk orang-orang kafir itu habuan fil akhirah, di akhirat. Maksudnya apa ni? Bila Nabi dah berdakwah habis-habisan, mereka tetap kafir. Bahkan mereka tetap mengasuh orang lain pula untuk kafir. Tapi Allah biarkan, kan? Betul? Apa sebab Allah biarkan? Boleh tak Allah nak hapuskan orang Mekah sekaligus je? Dan Nabi tak payah berhijrah pun. Boleh kan? Apa sebab? Kenapa Allah tak buat macam tu? Sama juga dalam peperangan Uhud kan? Boleh Allah nak bagi kalah round pertama dan habis-habisan. Semua tentera musyrik kalah. Boleh kan? Boleh? Kenapa Allah tak buat? Jawapan ni lah. Sebab Allah nak jadikan mereka supaya di akhirat mereka tak dapat apa pun kebaikan. Biar mereka buat jahat habis-habisan. Supaya di akhirat langsung tak ada kebaikan. Satu sen pun tak ada. Jadi kamu jangan risau dan jangan sedih. Dan apa yang Allah buat tu sesuai tak dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu adalah pilihan mereka, bukan Allah paksakan. Dan Allah kata lagi walahum, dan bagi mereka azabun, azab yang besar. Bagi mereka azab yang sangat besar. Bagi siapa ni? Orang kafir. Tapi Nabi dan para sahabat, kalau bagi orang kafir tidak ada habuan kebaikan sedikit pun, bagi Nabi dan sahabat dan orang beriman pasti ada. Terbaliklah. Jadi kalau kita nak habuan yang baik di akhirat, kena buat apa? Kena buat apa yang Nabi dan sahabat buatlah. Berdakwahlah. Kita berdakwah habis-habisan, lepas tu mereka tak beriman, kita sedih. Kita akan ada habuan. Tapi kalau kita sendiri tak berdakwah, kita belum tentu dapat habuan yang terbaik. Betul tak? Kita akan disoal tak? Bila kita tak sampai ke ilmu, kita akan disoal. Sebab tu ada ayat kan? Ya Allah melaknat. Melaknat siapa? Satu?
orang yang menyembunyikan ilmu. Ayat Al-Baqarah 159. Dia belajar, dia tahu, tapi tak sampai pada orang. Dosanya lebih besar daripada orang yang tak bagi makan pada orang miskin. Dia tak bagi makan pada orang miskin, mungkin orang miskin tu mati fizikalnya. Tapi kalau orang miskin beriman, dia masuk syurga. Tapi kalau dia tak bagi ilmu pada orang, orang tu akan menjadi sebab dia masuk neraka sebab tak sampai ke ilmu. Sebab tu dosa tak sampai ke ilmu lebih besar daripada dosa tak bagi makanan. Okey. Dah, tak apalah. 159 surah Baqarah. Begitu juga ada ayat yang Allah melaknat Bani Israel. Walaupun Bani Israel asalnya bangsa yang mulia, kebanyakan para nabi daripada kalangan mereka, tapi akhirnya bangsa yang mulia dilaknat oleh Allah. Dan banyak yang Allah cela dalam Quran ialah bangsa ahli kitab ni. Ada kitab, bahkan namanya ahli kitab, tapi paling banyak dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sebab? Tidak mencegah kemungkaran. Kan? Itu surah Al-Ma'idah ayat 78. Surah Al-Ma'idah ayat 78. Sebab itulah dosa orang yang tak mencegah kemungkaran dengan dosa orang buat kemungkaran. Antara dua ni, siapa yang kena laknat? Yang buat kemungkaran ke yang tak mencegah? Yang tak mencegah. Jadi mana lebih besar dosa? Yang tak mencegah. Jadi mana lebih baik? Buat kemungkaran ke cegah kemungkaran? Dah pandai ya. Kenapa yang buat kemungkaran dia yang buat dosa? Kita tak buat. Cuma kita tak tegak. Kenapa kita jadi dosa besar pula? Kita tak buat pun. Kita ada, yang pertama kita ada ilmu. Yang kedua, kemungkaran berterusan sebab tidak ada pencegahan. Bukan berterusan saja, merebak sebab tidak ada pencegahan. Jadi kesan kita tak mencegah sangat besar. Okey. Ni. Ingat ayat ni. Tadi menyembunyikan ilmu, Al-Baqarah 159. Ini tidak mencegah kemungkaran. Dilaknat juga Al-Ma'idah 78. Ayat-ayat macam ni kena ingatlah, masuk dalam kepala kan. Ini ingat ayat fasiru fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi. Ayat tu dia ingat sangat. Okey. Kita boleh tutup. Okey. Yang cegah tu kena sebut ke tak? Kalau nampak kemungkaran kemaksiatan tu kena Ya, kena cegah lah. Cuma ikut tertib lah. Pertama, Nabi kata dengan tangan. Tangan tu maksud kuasa lah. Siapa yang ada kuasa, cegah dengan. Kalau tak ada kuasa ataupun tak mampu, yang kedua, turun yang kedua, dengan lidah. Bila sebut dengan lidah tu, kena ada dalil lah. Kadang-kadang orang tak dengar kita cakap, sebab kita cakap kosong. Jangan buat ni, haram. Ada dalil? Alah, jangan buat sudahlah. Kan? Jadi orang tak yakin. Kalau tak boleh dengan lidah, yang paling bawah. Wajib kita benci. Kalau kita tak benci, mana iman kita tak ada. Dan seolah kita setuju dengan kemungkaran tu. Cuma ulama kata kalau kita cegah kemungkaran menyebabkan membawa masalah lebih besar, ketika itu tak boleh cegah. Bahkan haram mencegah. Contohlah kita nak cegah kemungkaran yang dilakukan oleh adik-beradik kita. Kalau kita cegah memang bergaduh besar. Ketika itu jangan cegah. Sebab tak sampai tujuan mencegah. Tujuan mencegah nak hilang kemungkaran. Yang ni bukan hilang, bertambah lagi. Tak sampai tujuan. Okey, inna. Sesungguhnya allazina, orang-orang yang ishtarau. Ishtarau ni makna dia membeli asalnya. Mereka membeli al-kufra,
kekufuran. Bil iman, dengan iman. Lan yadurru, tidak dapat sama sekali mereka memudaratkan Allah sedikit pun. Dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, apa maksud ayat ni? Ayat ni lebih kurang kesimpulan lah. Sebab Nabi sedihkan orang kafir, walaupun dah berdakwah, mesej dah sampai, bukti cukup jelas, tapi masih degil, tak nak berimankan. Maka Allah nak bagi tahu, Allah nak simpulkan sikap mereka ni sebenar seumpama orang yang membeli. Membeli apa ni? Kekufuran. Bila beli mesti ada jual beli lah kan. Ada barayan, ada pertukaran. Kita dapat barang dan penjual dapat duit kan. Okey. Sekarang apa barang yang dijual? Barang yang dibeli kufur. Bayarannya apa? Iman. Ba ni mana? Dengan harga iman. Okey, kufur boleh tak dibeli? Dan iman boleh tak dijual? Tak boleh. Kalau tak boleh dijual beli, kenapa Allah guna perkataan jual beli? Mesti ada sebab. Kalau manusia suka, Allah guna perkataan apa? Yuhibbuna kan? Mereka lebih suka yuhibbuna al-kufra. Ataupun kalau mereka mengambilkan, Allah guna perkataan ya'khuzuna, contoh. Kenapa guna jual beli yang barang memang tak boleh dijual beli? Rugi? Sebenarnya Allah nak mencela orang-orang yang tak beriman. Allah nak bagi tahu inilah orang yang paling bodoh. Apa dia bodohnya? Satu, Allah guna perkataan jual beli. Allah nak bagi tahu bila kita membeli, makna kita suka tak barang tu? Suka kan? Mana pertama Allah nak beritahu orang kafir ni, dia pilih kafir bukan sebab dipaksa, tapi sebab dia memang pilih dan dia suka. Seumpama dia membeli barang. Pernah tak kita beli barang yang kita tak suka? Tak ada. Satu, Allah nak beritahu kalau Allah azabkan mereka, Allah tak zalim sebab ini pilihan mereka. Yang kedua, Allah nak beritahu orang yang masih kekal dalam kekufuran adalah orang yang paling bodoh. Kalau kita beli, biasanya kita beli barang yang kita beli lebih baik nilainya daripada duit yang kita bayar ataupun terbalik. Kalau kita beli rumah lah, katalah 500,000 juta kan, mana lebih bernilai, 500,000 juta ke rumah tu? Rumah kan? Sebab tu kita beli. Sebab barang yang kita beli tu lebih besar manfaat daripada duit 500,000 juta. Betul? Okey. Kalau ada orang beli 500 juta, dia beli racun untuk bunuh diri dia. Kita nak kata apa? Kenapa bodoh? Dahlah harga mahal, tapi benda yang boleh merosakkan. Jadi Allah nak kata inilah orang yang paling bodoh dalam soal jual beli. Sebab apa? Dia beli apa ni? Kekufuran. Dia jual apa ni? Iman. Seolah dia beli neraka, harga bayar ialah bodoh tak? Mana lebih baik yang beli 500,000 beli racun dengan beli ni? Dua-dua tak baik kan? Cuma yang ni lagi teruk. Kalau dia beli 500,000 juta dia beli racun, kita kata dah bodoh dah. Betul? Tapi ada tak orang beli 500,000 juta beli racun untuk bunuh diri? Ada tak? Ada tak?
Tak adalah. Mana ada racun setengah juta? Tak, dia beli setengah juta, beli racun untuk bunuh diri. Tak ada. Betul? Tak ada. Kalau ada, kita kata bodoh sangat. Tetapi, ada tak yang lebih teruk daripada beli racun setengah juta? Ada. Dan kita tak kata apa pun. Tak kata pun bodoh. Betul? Dia ramai tak? Dah ada di mana-mana tak? Semua tempat ada. Kan? Dia tak solat kan? Samalah dia beli kufur dengan saya tak nak seolahnya. Saya nak duit saya 500,000 ni saya nak melabur untuk beli racun untuk bunuh diri. Samalah, apa bedanya? Apa bezanya? Kamu bila tak solat, kamu nak? Bukan setakat nak bunuh. Kalau beli racun, dia mati berapa lama? Tak ada pengalaman lah. Kalau beli racun, dia makan racun berapa lama dia rasa sakit mati? Sekejap je. Tapi kalau dia tak salat, berapa lama dia akan diazab dalam neraka? Cuba buat analogi macam tu kepada orang yang tak salat. Kamu sanggup tak beli racun untuk bunuh diri? Tak, itu kerja bodoh. Kamu tak salat sebenarnya, kamu tak salat ni sebenarnya lagi teruk. Sebab kamu bukan mematikan diri kamu, kamu mengekalkan diri kamu dalam api. Boleh? Samalah yang buka aurat. Cuba tanya dah. Agak-agak kamu buka aurat ni boleh masuk syurga ke neraka? Cuba jawab dengan ikhlas. Kalau kamu yakin dengan buka aurat ni kamu boleh masuk neraka, samalah. Kamu guna duit kamu setengah juta beli racun untuk bunuh diri. Apa bezanya? Apa beza? Jadi Allah nak bagi inilah jual beli yang paling bodoh. Kemudian di akhirat pula bagi mereka azab yang pedih. Tadi Allah kata azabun azim. Ayat 176. Sekarang azab yang kata ahli tafsir ayat ni menegaskan lagi apa yang sebelum ni. Maksud dia sama je. Siapa yang kufur, wahai Muhammad, jangan sedih. Kenapa? Mereka tak akan dapat apa-apa kebaikan dan bagi mereka azab yang pedih. Dan mereka tak boleh memudaratkan Allah. Ayat ni menguatkan lagi. Cuma beza, sebelum ni Allah kata azab yang besar. Yang ni azab yang pedih. Mana menambahkan lagi. Satu besar, yang kedua pedih. Ramai tak yang pilih, yang jual beli macam ni? Okey. Okey, kita baca buku ni 62, amalan pembuka pintu syurga. Okey, muka surah 61 kan? Amalan yang ke-22. Menyayangi binatang. Suka pada binatang juga boleh jadi sebab masuk syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash. فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maksud dia, pernah ada seorang lelaki melihat seekor anjing. Yang kita biasa dengar seorang perempuan kan, pelacur. Ada dua hadis yang riwayat berbeza.
Ada seorang lelaki melihat seekor anjing yang sedang makan tanah basah kerana kehausan. Tapi dalam hadis ini tak sebut lelaki ini sifatnya pelacur ke tak. Maka lelaki itu pun mengambil khuf, sepatunya. Kemudian ia beri minum kepada anjing tersebut dengan menjadikan sepatunya sebagai bekas air. Sampai anjing itu hilang dahaga. Maka dengan perbuatan itu Allah Azza wa Jalla telah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mudah tak nak masuk syurga? Lepas ni semua pakai cari anjing, ha? Tapi kalau dia bagi minum anjing 10 ekor setiap hari tapi tak solat, boleh masuk syurga tak? Tak boleh. Asasnya solat. Oh ustaz, ni tak sebut pun solat ni, lelaki tak sebut pun. Tak, ini kisah umat-umat dahulu. Jadi kisah umat dahulu, syariat mereka tak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Kita jangan ambil contoh keseluruhan. Ambil contoh apa dia? Pengajarannya apa dia? Sayang binatang, sayang binatang. Ada orang sayang binatang kan, bela kucing berpuluh-puluh, tapi solat lambat sebab kucing. Agak-agak selamat tak? Tak. Yang pertama dia tanya solat. Kalau solat sempurna, yang lain semua akan sempurna. Kalau solatnya lewat tak khusyuk sebab kucing, dia tak akan selamat. Okey, seterusnya mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza." Wa asyara bi usbu'aihi as-sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Maksudnya aku dan orang yang mengurus anak yatim di syurga kelak seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan tengah, dan merenggangkan sedikit antara dua jari tersebut. Kan? Dekat tak? Dekat. Siapa ni? Siapa yang boleh duduk dekat bersama Rasulullah dalam syurga? Ha? Nabi sebut tak dia adalah seorang ulama? Nabi sebut tak dia seorang ustaz? Tak. Makna apa ni? Makna nak uruskan anak yatim bukan senang. Sebab itulah kelebihannya besar. Betul tak? Ramai orang boleh transfer duit pada anak yatim, tapi dia tak peduli anak yatim tu solat ke tak, terbiar ke tak. Yang penting dia masukkan duit. Itu bukan mengurus. Itu macam lepas tangan je, ambil syarat je. Jadi pengurusan anak yatim yang paling besar, paling penting apa dia? Paling penting, pastilah bagi ilmu, pastilah didik anak yatim sehingga dia menjadi anak yang soleh. Kita tengok siapa, ada tak anak yatim yang sangat hebat? Ada tak? Nabi sendirilah. Umur 40 tahun anak yatim kan? Asalnya anak yatim, bermula umur 40 tahun dia mula berdakwah. Kemudian dia pergi ke Taif lebih kira umur 51 tahun berjalan kaki. Kemudian dia berhijrah ketika umur 53 tahun lebih kurang. Kemudian bila pergi ke Madinah, dia berperang je sepanjang tahun, selama 10 tahun, daripada umur 53 sampai 63 tahun, 10 tahun berperang je. Dan akhirnya setelah Nabi meninggal, ilmu yang Nabi sampaikan merebak satu dunia, dan kesannya sampai hari ini dah sampai kiamat, hasil daripada anak yatim. Nampak tak? Apa kelebihan yang ada pada Nabi? Harta banyak? Bukan. Quran. Sebab itulah kelebihan yang paling besar didik anak yatim ialah bagi mereka faham Al-Quran dan ajarlah mereka Al-Quran. Mana kita selain dapat kelebihan jaga anak yatim, kita dapat faedah ilmu yang bermanfaat. Ramai orang bela anak yatim je, bagi makan je. Tapi anak yatim tak solat, tak reti agama, terbiar macam tu. Rugi ya.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Pengurus anak yatim, baik yatim tersebut adalah keluarganya maupun orang lain, maka aku dan dirinya seperti dua jari ini di syurga. Ibnu Asir berkata, adapun yang dimaksud dengan pengurus anak yatim ini adalah orang yang mengurus keperluannya, mencukupi nafkahnya dan mendidiknya. Yang paling penting mendidiknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan anak yatim adalah anak yang bapaknya sudah meninggal dunia. Adapun yang untuk haiwan, iaitu yang ditinggal mati oleh induk betinanya. Apa maksud ni? Adapun untuk haiwan. Ni bahaya kalau terjemah ni. Dia kena baca teks Arab. Apa kaitan dengan haiwan? Dia anak yatim ni orang je. Binatang tak ada anak yatim. Terjemah harfiah. Cuma tak tahulah, mungkin kot dia nak beritahu anak yatim ialah yang kematian bapa, yang kedua umurnya belum balik. Adapun kematian ibu tak ada kaitan dengan anak yatim. Katalah bapa ada, mak yang meninggal dan anak belum balik, bukan anak yatim. Ataupun dua-dua meninggal, mak bapa meninggal kan, anak belum yatim, belum balik, dipanggil apa? Tak ada piatu. Mana adalah hadis wazalika yad'ul yatim wal piatu, mana ada? Dalam Quran hanya yatim saja. Imam Ibn Asri juga mengatakan dhamir kata ganti pada kalimah lahu aw li ghairihi kembali kepada orang yang mengurus anak yatim tersebut, yakni baik anak yatim tersebut merupakan salah seorang keluarga dan keturunannya seperti cucunya ataupun yang lainnya, ataupun anak yatim tersebut adalah orang lain yang kemudian ia urus. Dalam hal ini balasan pahala keduanya adalah sama. Ibnu Hajar mengatakan makna perkataan lahu adalah seperti jika ia mempunyai seorang kakek. Kakek ni bahasa Indonesia kan? Apa Usama? Atuk. Atuk. Paman. Paman tahulah, bapa saudara. Saudara ataupun kerabat. Ini kerabat adik-beradik, bukan kerabat diraja ni. Ataupun jika bapa anak itu sudah meninggal dunia, maka ibunya lah yang menggantikan tugasnya. Atau ibunya yang meninggal, maka bapaknya yang menggantikan posisinya dalam hal mendidiknya. Imam Ibn Hajar rahimahullah juga mengatakan bahawa di dalamnya terdapat satu isyarat bahawa jarak antara darjah Nabi SAW dan orang yang mengurus anak yatim seperti jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Mana dekat sangatlah, bukan jauh. Riwayat hadis ini senada dengan hadis yang lain yang berbunyi bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Yang maksud dia, aku diutuskan sedangkan jarak di antara diutusnya aku dan hari kiamat adalah seperti jarak antara kedua jari ini. Itu antara Nabi dengan waktu kiamat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah illa annahu ta'ti imra'atun tubadiruni fa aqulu laha ma laki wa man anti wa taqul ana imra'atun qa'adat ala aitamin li. Aku adalah, kata Nabi, aku adalah orang pertama yang akan dibukakan pintu syurga, namun ada seorang wanita datang menyusulku. Aku katakan kepadanya, ada apa dengan dirimu? Siapa kamu? Maka wanita itu menjawab, aku adalah wanita yang mengurus anak-anak yatim. Kan? Bukan ustaz, bukan ulama. Sebab ustaz tak sempat nak urus anak yatim kan. Ustaz biasa urus rumah anak yatim. Kenapa anak yatim kelebihan besar mengurus anak yatim? Kadang-kadang anak yatim anak orang kaya kan, harta banyak. Sebab tu anak yatim tak termasuk dalam 8 asnaf yang layak terima zakat. Yang layak terima zakat orang fakir, orang miskin, anak yatim tak masuk.
Tapi kelebihan besar bila kita beli anak yatim. Sedangkan dia tak termasuk dalam asnaf 8 asnaf yang layak terima zakat. Kenapa? Nak bagi kasih sayang. Ha? Nak bagi kasih sayang. Sebab antara anak orang miskin yang ada bapa dengan anak yatim yang keluarga kaya, yang mana sangat-sangat perlukan kasih sayang? Anak yatim. Anak yatim yang keluarganya kaya kan. Dia budak ni, yang paling utama perlu makanan ke perlu kasih sayang? Kasih sayang. Kadang-kadang anak yatim tu keluarga kaya, harta yang ditinggal oleh bapaknya banyak, tapi yang jaga harta tu tak ada kasih sayang. Akhirnya hidup macam orang miskin kan. Maka sebab tu Islam ambil berat sangat supaya bagilah perhatian dan masa untuk anak yatim yang kehilangan kasih sayang. Wallahu alam. Okey, kita kelas malam besok kita batal sebab kita ada misi ke Mentakat dan Kuantan pagi Sabtu. Jadi mungkin kita akan ganti kelas khas masa di sana lah. Cuma besok, pagi besok ada kelas pukul 10 pagi. Tadabbur surah Al-An'am. Malam besok kita batalkan. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانا